Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati tuan pengurusi majlis, yang dihormati tuan-tuan guru, tuan rumah, dan anak-anak muslimin muslimat, mudah-mudahan kita di pagi yang mulia ini, semua program yang kita jalankan ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya engkau kasih, sekiranya engkau cinta akan Allah, fattabi'uni, ikut aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih akan kamu. Maka kita telah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tiada lagi nabi untuk bersama-sama dengan kita. Nabi telah wafat. Maka apa yang kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Al-Quran menyatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Nabi bawa, hendaklah kita ambil. Fakhuzuhu, hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu, apa-apa yang dilarang daripadanya, fantahu, hendaklah kamu tinggalkan. Maka itulah dia salah satu daripada isyarat bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita ikut apa yang Nabi bawa dan dengan kita menjauhi apa yang Nabi larang. Itu tanda salah satu daripada alamat-alamat cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah, mesti kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi mesti ikut apa yang Nabi suruh buat, kita buat, dan apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Itulah dia syarat yang berangkai di antara kita, Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, adik-adik yang dikasihi sekalian, sebagai ringkas daripada majlis kita ini, kita ambil sedikit daripada perkara apakah yang boleh menyebabkan kita ini dikatakan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu daripada perkara yang boleh dikhitabkan kita, diisyaratkan kepada kita bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Maka hendaklah kita sentiasa membaca Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita melalui jalan wahyu selama 23 tahun. Bukan sehari, bukan 2 hari, tetapi Al-Quran yang membimbingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbingi oleh Al-Quranul Karim. Maka dengan sebab itulah, adik-adik yang dikasihi sekalian, perlu kepada kita semua ambillah sebagai teman hidup kita adalah Al-Quran, kerana Al-Quran adalah salah satu daripada perkara yang Nabi SAW cinta.
Nabi terkadang riwayatkan dalam hadis-hadis, Nabi membaca Al-Quran dalam sembahyang betapa panjangnya bacaan. Dan ada kalanya Nabi mendengar orang lain membaca Al-Quran pada Nabi SAW. Dan pernah Nabi SAW setiap tahun akan didatangi oleh malaikat Jibril tadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Dan tahun yang terakhir Nabi, malaikat datang 2 kali tadarus Al-Quran sehingga khatam 2 kali Al-Quran pada Nabi SAW. Maka Al-Quran adalah satu kecintaan dalam jiwa Rasulullah SAW sehingga dia sendiri membaca dan dia mendengar orang lain membaca. Sehingga pernah Nabi SAW apabila sahabat membaca Al-Quran depan dia, dia menangis, mengalirkan air mata di atas mendengar bacaan para sahabat Nabi SAW. Dan yang kedua yang perlu kita mencintai Nabi SAW, iaitu sentiasa kita murajaah hadis-hadis Nabi SAW. Dengan kita murajaah hadis Nabi SAW, kita bersama dengan Rasulullah SAW. Dengan kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita cinta pada Nabi, jangan leka daripada kita murajaah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Lebih lagi anak-anak yang dikasihi sekalian, kalau tak mampu dengan hadis-hadis yang panjang, sekadar hadis 40 Imam Nawawi pun dah cukup dah untuk kita membuktikan bahawa kita cinta pada Nabi SAW. Ulang setiap malam membaca 1, 2, 3 hadis supaya kita mendekatkan diri dengan Nabi SAW melalui jalan berhewar bersama dengan Rasulullah SAW. Dan yang ketiganya, kita kena cinta pada Nabi ni, apa yang Nabi buat kita buat. Cuba jalankan sebaik-baik mungkin apa benda yang Nabi pernah lakukan, kita buat walaupun sekali, iaitu melalui jalan sunnah Nabi SAW. Nabi buat apa, baca dalam hadis, ada Nabi pernah buat apa sekali, kita buat. Kita ambil tanda bahawa kita telah menjunjung sunnah Nabi SAW walaupun sekali kita buat. Itu juga dipanggil isyarat bahawa kita ni ada kecintaan pada Nabi SAW dengan kita menjunjung segala sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau tak dapat nak yang berat, yang lebih, yang hebat, kita buat yang mana kita dapat lakukan. Jangan tinggal benda yang kita tak mampu, kita buat juga sedikit sebanyak, dan kita ambillah sunnah ini sebagai perjalanan hidup kita. Apa benda yang paling mudah buat. Jangan tinggalkan sunnah Nabi SAW untuk membuktikan kita cinta pada Nabi SAW. Dan yang ketiganya, perlu kepada kita mencari mana-mana asar Nabi SAW. Apa benda asar, apa benda tempat Nabi duduk kat mana, apa peninggalan Nabi SAW, kita perlu mencari dan mengambil tabaruk daripada apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Seperti rambut Rasulullah, janggut Rasulullah, darah bekam Rasulullah, baju Rasulullah, serban Rasulullah, apa benda yang berkaitan dengan zati Rasulullah SAW, sama ada idhafat atau hak dia sendiri, maka kita kena ambil barakah daripadanya kerana kita mencintai Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan daripada Imam Malik, apabila dia lalu ke kawasan Madinah, dia berkuda, dia akan turun. Apabila sampai kawasan Madinah, dia akan turun daripada kuda dia, dia akan berjalan kaki. Lalu dikata, kenapa? Kuda kan ada. Dia kata, aku tidak akan naik atas kuda dan kuda ni jejak di atas tapak kaki Rasulullah SAW. Dia menghormati Rasulullah SAW sehingga dia tak nak bahawa tapak kaki kuda hak dia naik ni jejak bekas tapak kaki Nabi yang berjalan di sekitar Madinah tu Rasulullah SAW. Kenapa?
Kerana memulia dan menjunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para imam-imam yang besar, apabila mereka masuk ke bumi Madinah, mereka akan tanya ahli Madinah, di mana pernah tempat Nabi duduk. Mereka akan pergi duduk tempat Nabi duduk. Dan ada setengah mereka berguling di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak ambil barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia tanda orang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kubur Nabi itu memanglah tempat mereka mengunjung, sehingga ada setengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kematian Nabi, mereka balik daripada bermusafir, mereka tak pergi balik rumah dulu, sehingga mereka melawat kubur Nabi dahulu, beri salam Nabi dahulu, baru mereka balik ke rumah masing-masing. Ini tanda-tanda kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah anak-anak yang dikasihi sekalian, kita pakak cari jalan macam mana untuk melahirkan cinta dan kasih kita pada Rasulullah. Maka isyarat-isyarat inilah satu dipanggil salah satu daripada bukti bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita tak dapat bersama dengan Rasulullah, tak dapat melihat wajah Rasulullah, tak dapat mendengar suara Rasulullah, tak dapat mencium bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita akan mencari asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun asar itu tiada, cuma gambar sahaja seperti mana capai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita junjung juga. Kalau hak Nabi pakai sendiri, bukan sekat junjung, mungkin kita bubuh air minum sekali. Kerana apa? Nak ambil berkat. Tetapi dah hak barang payah, kita ambil gambar sebagai tanda ilusi kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ini telah dibincang oleh para alim ulama, bukan buat bid'ah dak, benda yang telah dibincang oleh ulama dan dikarang dengan kitab-kitab mereka berkenaan dengan tapak, berkenaan dengan selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kita perlu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa jua cara, dengan apa jua cara, termasuklah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keturunan Nabi. Dan kita mempertahankan bahawa kedua ibu bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan daripada ahli neraka dan bukan daripada orang kafir. Kita akan pertahankan ini dengan kita berhujah mencari sebanyak mana dalil yang membuktikan bahawa ibunda dan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah ahli fitrah yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bukti dalam sejarah bahawa keluarga Nabi ni seperti ayahanda Nabi, makanda Nabi penyembah berhala. Tidak ada bukti. Maka menunjukkan bahawasanya wajib atas kita membersihkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena bersih. Dan orang yang mencari dalil nak suruh Nabi, nak suruh pak ayah anda Nabi, mak anda Nabi ini menjadi kafir ni, apa benda faedah yang dapat? Apa benda yang ada dalam hati mereka ini? Sedangkan hadis-hadis yang didatangkan itu boleh ditafsir dan boleh ditakwil dengan pelbagai jalan. Kenapa pergi cari jalan nak kafir juga mak ayah anda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah mereka ini benci atau adakah mereka ini ada satu-satu perkara yang tersirat di dalam hati mereka? Wallahu alam. Orang yang betul-betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, keturunan Nabi, mereka akan jaga sehingga mereka mengalir darah diri mereka sendiri pun tak apa, kerana bukti cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pak dan mak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka anak-anak, adik-adik yang dikasihi sekalian, perlu kepada kita ambil jalan-jalan ini, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan pengurusi kita dah bagi masa ke ustaz sekadar 15 minit. Jadi cukuplah dahulu kita serahkan balik kepada tuan-tuan guru kita yang memberikan kepada kita tausiah nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan anak-anak ambillah
ambillah pengajaran peluang yang jarang kita dapat bertemu, betapa ramainya guru-guru yang bersama dengan kita, tuan-tuan guru kita ni setepak sampai kat 10 orang ada tuan guru. Ini perkara luar biasa. Bukan senang untuk mengumpulkan guru-guru, tuan-tuan guru ni duduk setepak begini ni. Bukan perkara senang, dan ini adalah anugerah dan salah satu daripada barakah majlis kita pada pagi ini, sehingga Allah kumpulkan hati-hati tuan-tuan guru sehingga dapat sama-sama dengan kita. Jadi cukuplah untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.